Jadi inilah dia yang dikatakan moratorium paksa yang telah saya syorkan di dalam penulisan saya yang dipetik oleh Malaysia Kini, saya percaya, di mana nombor satu, Menteri Tengku Zafrul memang salah untuk mengatakan tidak ada undang-undang yang boleh dibuat sebab kita dalam darurat. Di bawah darurat, kita mempunyai kuasa, iaitu pihak yang memegang kuasa kerajaan mempunyai kuasa menggubal ordinans. Perkara 150 pasal 2B dah berkali-kali kita berbincang. Jadi itulah sebabnya saya telah bangkitkan perkara itu, iaitu perkara yang betul kena ditegakkan. Tapi kalau kerajaan ataupun para pemimpin memberi kenyataan yang palsu, maka saya sebagai seorang pengamal undang-undang tidak boleh membiarkan kepalsuan itu menular sampai ke rakyat yang tidak faham. Jangan kita lupa, saudara Zawazi, ramai dari kita di kampung, di luar bandar yang tidak mempunyai pengetahuan khusus tentang undang-undang tertentu. Apabila menteri mengatakan kita tidak ada kuasa, mereka akan terima, sedangkan itu palsu. Apa yang kita nak tahu, walaupun ada kuasa, sekiranya ada perkara-perkara lain yang menjadi kekangan kerajaan, itu ceritalah. Tapi jangan memberi kepalsuan. Itu kita tidak boleh benarkan. Tak kala zaman 2021 ini. Itu bukan perbincangan saya. Baik, Tuan Hanif, kalau kita lihat apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Tengku Zafrul dan apabila ada sedikit pertikaian daripada pihak-pihak tertentu termasuk mereka yang berada dalam bidang perundangan, ada beberapa orang termasuk Tuan Hanif yang saya baca pendapat masing-masing. Di sini, pandangan Tuan Hanif, dan kalau pandangan saya mengatakan bahawa Tengku Zafrul tahu tapi sengaja buat seolah-olah dia tidak tahu. Jadi Tuan Hanif sendiri, dari sudut pandangan Tuan Hanif, adakah Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan tahu bahawa ordinan itu boleh diwujudkan ketika darurat, ataupun dia menganggap rakyat tidak tahu, ataupun mungkin ada kepentingan tertentu dari sudut institusi perbankan yang kerana semua kita maklum bahawa beliau merupakan orang yang pernah menerajui bank di sebelum ini. Pandangan Tuan Hanif bagaimana? Ya, saudara Zawazi, sebagai seorang yang pernah menerajui pucuk pimpinan dan pengurusan tertinggi bank sebelum ini untuk beberapa tempoh yang lama, sepatutnya dan sewajibnya dalam bidang tersebut sekalipun, iaitu di luar kerajaan, dalam bidang swasta sekalipun, dia patut tahu bahawa bank-bank komersial tertakluk juga kepada bank negara dan secara tak langsung melalui bank negara kepada kerajaan yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila dia menjadi menteri sejak 9 hari bulan Mac 2020, sebagai Menteri Keuangan, di dalam kementerian, untuk pengetahuan rakyat di luar, setiap kementerian mempunyai penasihat undang-undang daripada pejabat peguam negara. Dan penasihat undang-undang itu secara khusus adalah berkaitan dengan kementerian-kementerian yang berkenaan. Dan sebagai menteri, ianya menjadi tanggungjawab. Kalau kita nak cakap pasal undang-undang, untuk mengesahkan terlebih dahulu daripada penasihat undang-undang, apa yang kita nak cakap tu betul atau tidak. Jadi sekiranya dia tidak tahu, maka dia berkewajipan tanya orang yang tahu, yang berada dalam kementeriannya. Itu salah nombor satu Tengku Zafrul kalau dia katakan dia tak tahu. Nombor dua, bagi saya besar kemungkinan dia tahu, tapi dia tidak ingin berjujur, berterus terang dengan rakyat dan mengharapkan apa yang dicakap itu akan diterima oleh rakyat seolah-olah itulah kedudukan sebenar, iaitu kerajaan tidak boleh mempunyai kuasa terhadap bank-bank komersial walaupun semasa darurat. Dan di sini bagi saya, kalau itulah hakikatnya, maka itu bukan saja salah, maka itu mempunyai niat jahat. Dan niat jahat seperti inilah rakyat tidak boleh terima sekarang ini. Rakyat tidak boleh benarkan perkara ini berkuasa. Dan setiap kali perkara ini berlaku, ianya menjadi tanggungjawab rakyat, termasuk pihak berkenaan. Kalau benda undang-undang, maka menjadi kewajipan saya dan rakan-rakan dalam pengamal undang-undang yang lain